Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Semasa 3 bersama saya, Sahih Samsudin. Susulan isu tuntutan kumpulan Sulu terhadap Malaysia, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan negara turut berhadapan dengan situasi laporan berita kurang tepat oleh media luar negara. Justru lain aspek perundangan, penyelarasan pelan komunikasi strategik berkaitan isu tuntutan fokus kerajaan agar naratif yang tepat, efisien, efektif sampai kepada kumpulan sasaran dalam dan luar negara. Tindakan ini dapat dijelaskan maklumat sebenar sebalik spekulasi serta tomahan yang tidak benar daripada individu-individu yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri masing-masing. Antara tindakan yang dibuat adalah menuntut saluran agensi media yang akan diguna pakai mengendalikan tindakan penetapan naratif dan naratif balas sama ada di dalam maupun di luar negara bagi menangani artikel-artikel yang mainkan secara berterusan sejak panel award diperoleh oleh pihak penuntut terutama di Perancis dan di Sepanyol. Tambah beliau, rakyat Sabah juga berperanan untuk menapis dan menghalang penyebaran berita tidak tepat mengenai isu tuntutan kumpulan berkenaan. Perkembangan banjir di Johor, setakat tengah hari tadi, seramai 29 penduduk terjejas daripada 6 keluarga masih berlindung di 2 pusat pemindahan sementara PPS di 2 daerah di Johor. Kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan Sekolah Seri Anum di Pontian menempatkan 19 penduduk terjejas daripada 4 keluarga. Manakala PPS di Keluang SK Sungai Linau masih beroperasi menempatkan 10 individu daripada 2 keluarga. Sementara itu, paras air di Sungai Pontian Besar berada pada paras waspada iaitu 4.54 meter. Sementara itu di Perak, lelaki warga emas yang dilaporkan hilang beberapa hari ditemukan lemas di Sungai Kampung Air Panas Gerik oleh pasukan mencari dan penyelamat. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gerik dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 9.38 pagi. Pasukan BBP Gerik yang tiba di lokasi mengeluarkan mayat mangsa yang ditemukan tersangkut 5 meter dari tebing sungai. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebanyak 85 kes acute gastroenteritis AGE dilaporkan berlaku di Mukim Seri Tanjung Tawau dalam tempoh 6 hari sehingga 1 Oktober lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Ros Nani Mudin berkata, Pejabat Kesihatan Kawasan PPK Tawau menerima notifikasi AGE pada 26 September daripada 2 klinik swasta membabitkan 22 kes. Beliau dalam kenyataan berkata, pesakit menunjukkan gejala muntah, cerit beret serta sakit perut dan kesemua dirawat sebagai pesakit luar. Tambah beliau, PPK Tawau telah membuat siasatan dan mendapati kes-kes berkenaan melibatkan individu yang tinggal di taman perumahan yang berbeza. Siasatan lengkap terhadap kes serta persekitaran termasuk kilang ais juga telah dijalankan. AGE adalah sejenis penyakit bawaan air yang sering dikaitkan dengan paip air tercemar dengan gejalanya termasuklah muntah, cerit beret, demam dan kekejangan perut. Harga minyak meningkat semalam meskipun OPEC Plus bersetuju untuk mengurangkan pengeluarannya secara besar-besaran sejak pandemik. Pengurangan 2 juta tong sehari daripada OPEC Plus diunjur mampu merangsang pemulihan harga minyak yang telah menjunam kepada $90 Amerika daripada $120 3 bulan lalu. Sebelum ini, kejatuhan harga minyak didorong oleh kebimbangan dan kemelesetan ekonomi global, peningkatan kadar faedah Amerika dan dolar yang mengukuh. Penganalisis pasaran Fiona Kinkota berkata impak sebenar pemotongan besar pengeluaran seperti ini adalah cukup kecil memandangkan beberapa anggota OPEC gagal mencapai kuota pengeluaran. Pada Ogos, OPEC Plus terlepas sasaran pengeluaran 3.58 juta tong susulan pengeluaran beberapa negara jatuh di bawah kuota mereka. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.